Assalamualaikum, selamat malam. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara bersiaran seperti biasa pada waktu seperti ini sampai ke pukul 10 malam nanti. Nama saya Wan Syahrina, anda sedang menonton Bernama TV. Kebebasan media menjadi antara komitmen kerajaan perpaduan dalam memastikan proses semak dan imbang kerajaan berjalan dengan baik. Itu kata Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fazil ketika beliau hadir ke bangunan ini ke Wisma Bernama 8 Disember yang lalu. Dan kerana itu kita mengangkat topik itu pada malam ini, bercakap tentang sebebas mana kebebasan media, terutamanya pada permulaan tahun 2023 sekarang ini, dan indeks kebebasan media yang dikeluarkan Reporters Without Borders RSF sentiasa menjadi panduan dan rujukan. Namun adakah definisi kebebasan media yang ditetapkan adalah definisi yang sama yang kita mahukan untuk media kita, untuk negara kita, untuk kepentingan kita, atau bagaimana seharusnya bukan sahaja industri media tetapi masyarakat juga perlu dididik untuk memahami definisi kebebasan media. Bercakap tentang ini dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya, bersama-sama saya di studio ialah Tan Sri Johan Jaafar, tokoh wartawan negara. Terima kasih Tan Sri kerana bersama-sama kami. Terima kasih Puan Sharina kerana mengundang saya sekali lagi. Ya, baik. Tan Sri, selamat tahun baru 2023 juga. Terima kasih, selamat tahun baru. Harapan kita ialah tahun ini tahun yang baik dalam pelbagai perkara untuk kita, dan mungkin salah satu daripadanya apabila kita bercakap tentang kebebasan media sekali lagi, mungkin kalau boleh sebagai perkara yang pertama, sebagai pembukaan, Tan Sri boleh berikan sedikit overview berkenaan dengan suasana media secara keseluruhannya, dan kalau kita bercakap tentang mendefinisi kebebasan media itu sendiri. Saya tidak pernah melihat situasi media yang begitu rancak, yang begitu vibrant di negara ini sejak tahun 2018 sebenarnya. Jadi saya fikir titik tolaknya bukan saja tahun 2022 atau 23 ini, tetapi dia bermula pada tahun 2018 ya. Dan kalau kita perhatikan bahawa kebebasan yang kita lihat dalam konteks pengamal media itu nampaknya agak jauh berbeza daripada apa yang berlaku sebelum itu, dan saya fikir ini ada kaitannya dengan kesediaan pemerintah untuk membenarkan ruang kebebasan. Sebab kita harus tahu bahawa kebebasan media ini ada kaitannya dengan keperluan sebagai tunggak kekuatan kepada sebarang bentuk demokrasi, functioning demokrasi. Okey, tapi kalau kita ingin faham kebebasan media itu sendiri, Tan Sri, adakah ia bermaksud media bebas melaporkan apa saja tanpa kawalan tertentu, ataupun adakah media itu bebas dalam pemberitaannya tanpa bias, ataupun media itu bebas memilih bias mereka dan kecenderungan mereka? Yang mana satu? Ini adalah soalan yang selalu diajukan pada saya. Bagi saya, kebebasan media itu bergantung kepada apa yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Itu yang penting, prinsip yang harus kita pegang, bahawa perlembagaan kita membenarkan kebebasan bersuara dan membenarkan kebebasan media. Tetapi kebebasan media ini juga adalah sesuatu yang selalunya memerlukan perbahasan. Banyak orang mengatakan apakah sebenarnya wujud apa yang disebutkan sebagai kebebasan mutlak. Ya, kebebasan media sebenarnya harus ada penanggungjawabban. Bagi saya, kebebasan media perlu, tetapi lebih penting lagi, pengamal media itu harus mempunyai tanggungjawab itu sendiri, terutama dalam konteks negara kita. Kalau kita perhatikan bahawa negara kita adalah negara pelbagai kaum, dengan segala macam kompleksiti, dengan segala macam keanekaragaman dan sebagainya, maka kita harus juga menyedari beberapa isu yang ada kaitannya dengan keperluan sesuatu cara kita menangani isu masyarakat dan negara itu ya. Tetapi itu tidak menafikan hakikat bahawa kita perlukan kebebasan media itu. Kebebasan media dalam konteks untuk menjadi suara bicara dalam konteks untuk membolehkan kita menjalankan tugas ya, secara berkesan sebagai wartawan, dan media itu adalah menjadi kata orang tu ears and eyes kepada rakyat ya, untuk menentukan untuk mempersoalkan dasar, untuk menegur dan untuk memberikan pandangan. Okey, Tan Sri menyebut tadi tentang senario kewartawanan pemberitaan yang vibrant, yang menggelegak, segar, hidup, bernafas, dan
dan Tan Sri kaitkan dengan situasi itu bersama-sama dengan kebolehan ataupun keupayaan kita untuk menyokong demokrasi yang berfungsi ataupun functioning demokrasi. Tan Sri menyebut jangka masanya ialah selepas 2018 dan saya kira saya juga perlu akui kerana apa yang kita cakapkan contohnya di medan seperti ini sangat berbeza dengan apa yang pernah boleh kita cakapkan sebelum 2018. Jadi adakah itu berlaku secara sihat di negara kita sekarang ataupun ia ada mungkin fasa turun naiknya? Sebenarnya kebebasan media ini dalam konteks negara kita pada satu ketika dahulu memang kita tahu bahawa ada kekangan ke atas media, itu tak dapat dinafikan. Kekangan ini berlaku dalam dua konteks. Yang pertama tentunya kerana ada akta, ada peruntukan-peruntukan, ada undang-undang yang dilihat sebagai mengekang kebebasan media itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bahawa sejak tahun 1961 semua organisasi media, hampir semua organisasi media dipunyai atau dimiliki oleh parti politik atau mereka yang mewakili parti politik atau yang menjadi proksi kepada parti politik. Oleh kerana itu kita sudah tentunya dalam senario media di Malaysia ini setiap surat khabar, setiap penerbitan itu kecuali satu atau dua dipengaruhi ataupun dikontrol oleh parti-parti politik tertentu ataupun kepentingan-kepentingan politik tertentu. Sebab itu saya selalu mengatakan pada ketika itulah sewaktu saya menjadi ketua pengarang, saya selalu mengatakan bahawa the control over the media is inversely proportional to the strength of the political party yang memerintah itu. Kalau yang memerintah itu dia dalam keadaan yang kuat, maka dia longgarkan sikit. Tetapi apabila timbul berlaku misalnya krisis, apabila berlaku keperluan untuk pilihan raya, maka kekangan ke atas media itu akan lebih jelas. Okey, itu sangat menarik kerana ia berlaku dalam beberapa perkara. Saya kira ia pernah disebut juga bagaimana kuasa raja contohnya lebih ketara, lebih utama apabila demokrasi itu agak lemah ataupun apa yang berlaku sebelum ini seperti contohnya apa berlaku dalam krisis politik dan sebagainya. Okey, Tan Sri juga menyebut tentang perimbangan ilmu dalam media, konten ataupun kandungan yang berilmu disunting secara berilmu, menyajikan ilmu kepada pembaca, pendengar dan penonton. Ya, pendekatannya bagaimana maksudnya? Dia begini Wan, kadang-kadang kita boleh saja membuat keputusan untuk memberikan apa yang pembaca mahu, yang pendengar mahu, penonton mahu, kalau misalnya kita ada persaingan lah, setiap masa kita ada persaingan. Macam program malam ini saya terpaksa bersaing dengan permainan bola di yang sekarang sedang berlaku di antara Malaysia dengan Singapura. Tetapi apa yang lebih penting ialah saya percaya bahawa kita harus memberikan ruang untuk media juga menjadi kata orang itu wahana ataupun menjadi landasan untuk perbincangan cerdik. Sebab kita tahu bahawa kata orang tu apa yang dimahukan oleh pembaca, apa yang dimahukan oleh pendengar, apa yang dimahukan oleh penonton, kita berikan saja. Dan saya teringat ini satu rhyme 19th century rhyme di Fleet Street, London. Dia kata lebih kurang beginilah. Dia kata tickle the public, the more you tickle, the more you'll win. Teach the public, you'll never get rich, you'll die like a beggar, and you live like a beggar and die like a ditch, in the ditch. Maksud saya begini, dia punya rima tu dia mengatakan bahawa kalau kita tickle the public, the more you tickle, the more you will win. Maksudnya kalau secara literal kita kata geletik lah kan, tetapi maksudnya kita menghiburkan, memberikan apa yang dikehendaki oleh pembaca. Tetapi kalau kita cuba nak memberikan ilmu, maka dengan sendirinya orang tidak akan membaca penerbitan kita. Lebih kurang begitulah dimaksudkan. And you'll never get rich and you will die in the ditch, kata rima tahun abad yang ke-19 itu. Tetapi kita juga harus mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa kita meningkatkan wacana ataupun menaikkan diskurs perbincangan itu. Kita tidak boleh saja memberikan apa yang dimahukan oleh penonton, pembaca dan juga pendengar, tetapi kita juga harus mengangkat supaya mereka juga mendapat manfaat daripada apa yang kita sajikan. Sebab itu kita harus membuat perimbangan. Misalnya kita tak dapat nafikan bahawa pada satu ketika dahulu sewaktu saya memimpin surat khabar misalnya, katalah Mingguan Malaysia, sebahagian besar orang yang membaca Mingguan Malaysia itu kerana dia nak baca Panca Indera. Tetapi kita juga harus menyediakan konten ataupun kandungan yang dapat mengangkat wacana ataupun diskurs
perbincangan itu kepada satu level yang tertentu. Sebab itu saya gembira sebab banyak surat khabar walaupun mereka terpaksa menyiarkan berita mengenai artis, mereka terpaksa menyiarkan berita mengenai kemalangan, malapetaka, ya, tanah runtuh dan sebagainya, tapi pada waktu yang sama ada ruang untuk perbincangan, misalnya dalam ruangan op-ed pages di mana rencana, ya, ini ditulis dengan baik, dengan analisis yang baik. Yang ini penting, ya. Dan oleh kerana itu saya percaya bahawa ada keperluan untuk mengangkat, ya, level perbincangan itu atau diskurs itu kepada satu level yang kita mahukan, bukan sekadar hiburan, bukan sekadar politik keseluruhannya dan sebagainya. Jadi ilmu itu sebenarnya siapa yang perlu memiliki ilmu itu? Masyarakat yang memilih apa yang mereka terima ataupun mereka yang membekalkan? Kita harus memberikan pilihan. Kalau kita perhatikan bahawa dalam konteks hari ini, lebih-lebih lagi hari inilah, ya, ini adalah satu dunia yang sama sekali berbeza. Ya. Kita berdepan dengan media sosial yang impak dan pengaruhnya cukup luar biasa. Ya. Ini sesuatu yang tidak berlaku pada zaman saya menjadi ketua pengarang dulu. Ya. Kita tak ada sosial media. Jadi persaingan itu satu hal, ya, dan kemudian kita pastikan juga bahawa dalam konteks pembaca, ya, katalah dalam pembacaan tradisionalnya, mereka memerlukan pilihan untuk membolehkan mereka misalnya bukan sahaja membaca apa yang mereka mahu baca ataupun tarikan kepada misalnya dalam surat khabar ataupun dalam siaran TV itu, tetapi lebih daripada kita sediakan carrot untuk mereka, dengan mendapatkan sesuatu maka mereka juga mendapat ilmu. Jadi kita memberikan perimbangan itu yang saya fikir adalah satu tugas yang tidak mudah sebenarnya, tetapi we have to do it sebab kita harus memastikan bahawa dalam misal kata penerbitan akhbar yang kita terbitkan itu ada perimbangan di antara mana yang bersifat entertainment, mana yang bersifat sukan, mana yang bersifat politik, tetapi juga yang bersifat ilmu. Ya, menarik kerana disebutkan juga bahawa berita-berita yang tidak ada ilmu itu seperti junk food yang dihidangkan tetap dijual dan sebagainya kerana masyarakat mahu yang itu. Ya, dan Tan Sri sebut kita jual junk food, kita sediakan carrot sekali supaya mereka dapat dua-duanya. Okey, Tan Sri juga tadi menyebut tentang apa yang Tan Sri sendiri pernah lalui semasa menjadi ketua pengarah dan sebagainya, dan saya nak sentuh tentang itu kerana kita mungkin saja bukan berdepan dengan keusangan akta yang melindungi ataupun yang mengaitkan penggiat industri media kita, tapi kita juga berdepan dengan keusangan ilmu media yang ada dalam kalangan pemain industri sendiri. Obsolescence dalam kalangan penggiat media kerana mereka graduate dari sekolah media 20-30 tahun lepas, dan ilmu itu yang masih dibawa sampai sekarang, sedangkan ilmu yang ada sekarang sesuatu yang totally new, benda-benda baru yang perlu digraduasikan lagi sekali. Jadi kalau kita bercakap tentang itu, orang-orang dalam industri media sendiri yang sudah menjadi obsolete kepada tuntutan dan keperluan masa kini. Itu adalah kenyataan yang agak menakutkan. Tetapi realitinya ialah, pada pandangan saya lah, ya, Wan, ya, kita juga harus mempersiapkan pelajar media, pelajar jurnalisme, ya, dengan kurikulum yang berbeza. Bukan kurikulum yang diajar katalah 30 tahun atau 40 tahun yang lalu. Ya. Malah saya selalu mencadangkan keperluan untuk kita review, ya, keseluruhan kurikulum pengajian media itu sendiri, ya. Sebab kadang-kadang orang kata ini jurnalisme lah, media dan sebagainya, tapi ya, kalau kita tengok daripada kementerian sendiri, dia dah berubah-ubah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia, sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital dan sebagainya, ya. Jadi masing-masing ada nampak perubahan itu sebab keperluan digital itu. Tetapi bagi saya lah, apa yang penting ialah kita harus mengikut perkembangan semasa, keperluan semasa. Maka itu saya fikir salah satu daripada perkara yang selalu saya bincangkan dan saya ajak untuk dibincangkan adalah keperluan untuk kita reboot balik, ya, proses rebooting pengajian media itu sendiri. Cuba melihat bahawa pengajian media itu dia memerlukan dinamisme baru. Dia tidak boleh bertolak daripada kayu ukur yang lama saja. Ya. Dan saya fikir salah satu daripada kelebihan pengamal media bahawa mereka mudah buat adaptasi. Ya. Mereka sentiasa
harus mempersiapkan diri mereka untuk kata orang menerima atau embrace perubahan. Kalau tidak, mereka akan ketinggalan. Sebab dalam konteks hari ini apa yang berlaku real time, apa yang berlaku dalam konteks industri media, dan kita tahu bahawa banyak syarikat media menghadapi masalah, ada yang gulung tikar dan sebagainya. Ini realiti yang harus mereka hadapi. Kalau mereka tidak membuat adaptasi ataupun penyesuaian, kata orang, mereka akan berdepan dengan situasi. Jadi situasi yang sangat serius. Oleh kerana itu saya selalu percayalah pengamal media selalunya mengambil sikap bahawa mereka perlu sentiasa membuat penyesuaian mengikut situasi. Okey, mereka perlu membuat penyesuaian mengikut peredaran masa. Mereka juga mungkin tidak boleh melupakan asas kepada kewartawanan, kepada pemberitaan yang telah dikandung sejak sekian lama. Dan kalau kita ingin bercakap tentang satu level, satu tahap di mana kita akan merasa berpuas hati terhadap apa yang dicapai oleh media kita, pada tahap yang mana, Tan Sri? Adakah apabila mereka sudah boleh membentuk, menguasai, mendominasi public opinion, boleh menentukan public opinion, ataupun macam mana? Sebenarnya apa yang penting bagi pengamal media ialah untuk menyediakan naratif, untuk menentukan naratif ataupun dalam konteks hala tuju ke mana yang mereka nak bawakan. Sebab kita berada dalam situasi masyarakat yang sangat dinamik, yang berubah. Dan ini dan masyarakat yang tidak banyak membaca seperti dahulu. Ini masyarakat yang kata orang itu disajikan dengan berita yang amat pantas sifatnya, real time, dan attention atau spend attention mereka tidak lebih daripada 1 minit. Sebab itu misalnya platform seperti TikTok sangat popular, sebab itu kurang daripada 1 minit misalnya. Jadi mereka tak ada masa untuk membaca panjang. Misal kata kalau mereka surf internet tu, misal kata mereka masuk daripada satu ke satu dengan pantas. Jadi spend masa itu sangat terbatas. Jadi bagaimanakah kita hendak menyediakan bahan pembacaan untuk orang seperti ini, untuk generasi seperti ini, untuk generasi yang terbiasa dengan media sosial, yang mendapat maklumat secara pantas, segeralah sifatnya, tetapi pada waktu yang sama mereka perlukan maklumat itu, dan maklumat yang tersaji di dalam social media ini adalah maklumat yang tidak terkupas, yang tidak tersunting, seperti mana prosedur ataupun profesionalisme yang diperlukan dalam profesi kita. Apa yang keluar dalam berita katakan di Bernama ini telah melalui tapisan, melalui wartawan, daripada wartawan kepada editor, dan kemudian baru dilepaskan. Artinya hal itu tidak berlaku, tetapi kita harus bersaing dengan fenomena ini. Jadi bagaimana kita harus melakukannya? Oleh kerana itu kita harus sentiasa memastikan mekanisme baru, cara ataupun kaedah baru untuk menyaingi keperluan semasa itu. Okey, Ala Tan Sri menyebut tentang itu, mungkin boleh juga saya kaitkan kerana ini juga antara perkara yang kita selalu fikirkan. Budaya live press conference yang sekarang ini dilakukan bukan sekadar oleh pemimpin politik, tapi juga oleh kebanyakan orang. Malah live telecast dari social media mereka, walaupun mereka berada di tempat-tempat yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Dan penonton suka, tapi kita di media tahu bahawa untuk tujuan ini sumber maklumat seperti kerajaan, menteri dan sebagainya tidak boleh melakukan sebarang kesilapan dalam penyampaian mereka, kerana tidak ada lagi ruang untuk sentingan. Satu tugas yang Tan Sri juga sebut, yang kita lakukan selama berdekad lamanya dalam usaha untuk memberikan yang sempurna kepada masyarakat. Jadi bagaimana dengan ini? Itu juga sebab itu saya selalu mengatakan bahawa kita perlu mekanisme baru bagi kerajaan untuk menyampaikan maklumat mereka. Salah satu daripada masalah yang dihadapi oleh kerajaan, semua kerajaan di dunia pada hari ini, ialah skeptisme di kalangan rakyat terhadap kerajaan, terhadap orang politik. Itu prinsip yang pertama. Jadi apa pun yang keluar daripada orang politik, mereka mula tidak meyakini. Ini bukan masalah trust, defisit ini bukan berlaku di Malaysia saja, di mana-mana. Tetapi dalam satu hal yang lain, bahawa kerajaan juga harus memastikan bahawa sistem komunikasi itu lebih berkesan. Dia tak boleh buat cara lama lagi. Sebab itu saya selalu mengatakan kita harus ikut model negara-negara barat. Misalnya contoh kalau misal kata di White House itu, dia ada spokesperson untuk White House.
Kalau misal kata Pentagon, dia ada spokesperson untuk Pentagon. Tujuannya bukan apa, supaya setiap mesyuarat kabinet pada hari-hari tertentu lah, mungkin katakan pada hari Rabu lah setiap mesyuarat kabinet akan ada seorang jurucakap bagi kabinet untuk menyampaikan perkara-perkara yang penting, salient points yang nak disampaikan pada hari itu. Perinciannya tentu dibuat oleh menteri yang berkenaan. Kalau tidak, nanti setiap menteri akan membuat kenyataannya sendiri dan sebagainya. Saya tahu mereka they need that 50 minutes of fame. Kita tak dapat nafikan hakikat itu, tetapi hal ini harus berubah. Misal contohlah apa yang berlaku di Batangkali baru ini misalnya. Kalau tidak ada satu sistem yang komunikasi central, central command communication, maka wartawan akan terpaksa mencari, dia tak tahu di mana. Jadi kata orang tu meraba-raba untuk dapat maklumat, dan kadang-kadang itu yang datangnya macam kata maklumat yang tidak jelas dan sebagainya. Kita telah melihat apa yang berlaku dalam dalam tahun 1993 apabila Highland Tower runtuh. Kita melihat apa yang krisis yang berlaku dalam kehilangan MH370 kelang kabut. Semua orang nak bercakap, tak ada satu coordination. Hingga akhirnya Datuk Seri Syamudin mengambil alih, maka kita dapat melihat sesuatu yang berlaku dengan secara yang lebih teratur. Begitu juga dalam kes COVID, apabila Ketua Pengarah Kesihatan setiap petang memberikan taklimat, maka semakin jelas. Kita perlukan maklumat seperti itu. Ini sistem communication yang perlu diperbaiki. Bagi pihak kerajaan, saya fikir keperluan untuk mewujudkan jurucakap ni sangat penting. Misal kata bagi kabinet, itu menjadi sangat kritikal pada masa ini lah. Yang mahir dalam penyampaian, yang boleh melakukan tugas itu dengan betul dan tidak menjadi mangsa kepada mungkin kerakusan media juga. Tan Sri. Okey, baik. Tan Sri baru-baru ini melancarkan portal baru apakhabartv.com minggu lepas. Saya ingin bercakap tentang itu selepas ini, kerana Tan Sri menyebut tentang keperluan suara yang memancarkan kemalaysiaan, diversity, kekuatan dan sebagainya. Apabila kita kembali semula selepas ini, kita akan berehat seketika. Teruskan bersama-sama kami di Ruang Bicara. Kembali menerusi Ruang Bicara, sebebas mana kebebasan media, itu yang kita angkat malam ini bersama-sama dengan Tan Sri Johan Jaafar, Tokoh Wartawan Negara. Baik, Tan Sri menyentuh sedikit tentang pelancaran apakhabartv.com. Tan Sri juga membangkitkan keperluan suara yang memancarkan kemalaysiaan, diversity, kekuatan bersama. Boleh huraikan tentang ini? Adakah kita tidak cukup elemen ini sekarang ini? Saya fikir kita berada dalam situasi bila mana sistem pendidikan kita dicorakkan oleh kaum. Tidak semua orang pergi ke sekolah kebangsaan atau national school. Kita masih ada sekolah vernacular dalam bahasa-bahasa lain. Dan pada waktu yang sama kita juga mempunyai penerbitan media dan sebagainya dalam bahasa-bahasa yang berbeza. Bagi saya keanekaragaman dan diversity ini penting untuk Malaysia. Kita tak dapat menafikan hakikat itu. Kita tak dapat mengubah apa yang telah berlaku, ini sebahagian daripada legacy kita. Tapi pada waktu yang sama kita perlukan naratif untuk membolehkan bahawa kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain secara yang sehat. Maksudnya ada interaction lah. Tidaklah misal kata media berbahasa Melayu ini bercakap bagi kepentingan orang Melayu, media bahasa Cina bercakap dalam media tentang kepentingan orang Cina, media berbahasa Tamil bercakap tentang kepentingan orang India, dan juga bahasa-bahasa misal kata di Sabah dan Sarawak. Kita harus melihat naratif yang lebih luas daripada itu. Dan saya percaya bahawa portal yang yang dilancarkan itu juga harus memberikan suara baru yang memberikan dinamisme keanekaragaman itu untuk membolehkan kita maksudnya mengintai masalah bersama, menangani masalah bersama dan bercakap tentang masalah bersama. Sudahlah sistem pendidikan kita dicorakkan oleh kelainan bahasa sebagai bahasa pengantar. Sudahlah masalah politik kita juga berteraskan, banyak sistem politik kita berteraskan kepada sistem kepartian kita berteraskan kepada kaum. Tetapi juga sampai kepada peringkat surat khabar pun kita ataupun media
media, maka kita juga harus membezakan antara satu sama lain bila interaction itu akan berlaku. Bagi saya interaction ini penting, ya, sebab itu saya mahukan supaya setiap portal juga harus dapat memberikan ruang, ya, sebanyak mungkin untuk semua suara dapat didengar, ya. Jadi kita tidak sahaja menjadi champion kepada satu-satu kaum, ya. Saya fikir kita juga harus menjadi champion kepada satu situasi di mana mengambil model kerajaan perpaduan. Kenapa kita namakan kerajaan perpaduan? Ya, saya percaya tentulah kebijaksanaannya adalah untuk membolehkan bahawa setiap kaum diwakili, ya, dan setiap kepentingan diwakili, tetapi dalam satu kelompok pemikiran yang sama, walaupun masing-masing ada kepentingannya, tetapi matlamat ataupun tujuan itu adalah untuk memastikan Malaysia yang lebih baik, Malaysia yang lebih inklusif dan sebagainya. Adakah ia berlaku begitu di tempat lain, Tan Sri? Surat khabar Cina untuk Cina, surat khabar Melayu untuk Melayu begitu? Sebenarnya kita ni unik sikit lah, ya, sebab di Malaysia ini saya fikir sistem pengajian dalam bahasa Cina yang paling komprehensif di luar Taiwan dan juga di negeri Cina adalah di Malaysia, ya, tak ada tempat lain yang begitu. Jadi kita agak unik dalam konteks itu. Ini masalah legacy yang harus kita terima ataupun kita embrace, ya. Tetapi pada satu pengkat lagi bahawa kita sudah hidup dalam situasi begini sejak sekian lama, ya. Mungkin ada konflik di sana sini, tetapi hal itu sebenarnya dapat kita tangani dengan baik dan kita belajar daripada pengalaman dan konflik ataupun keresahan di antara kaum dan sebagainya, sebab hal ini harus kita tangani dengan sebaik-baiknya, ya. Tetapi dalam konteks kita hari ini, ya, kalau kita boleh mewujudkan kerajaan yang sebelum ini, ya, masing-masing berantakan yang tidak bersetuju satu sama lain, tiba-tiba menjadi bedfellows lah kata orang, ya, duduk sebilik, ya, tidur sekatil, ya. Saya fikir hal-hal lain boleh kita selesaikan, ya. Ini keunikan Malaysia ni tak sama dengan banyak negara lain, ya, sebab di Indonesia situasinya sangat berbeza, ya, tetapi kita situasinya cukup unik, malah istimewa, ya. Maka keunikan ni yang harus kita ambil iktibar. Oleh kerana itu saya fikir kita perlukan conversation, ya, di antara kaum, sebab kita tidak mahu misalnya naratif itu lebih kepada soal perkauman saja. Kita mahukan yang lebih besar daripada itu untuk melihat, ya, kelangsungan, ya, dalam konteks pembinaan negara bangsa. Tan Sri, semasa pelancaran portal ini, Tan Sri berdiri di atas kerusi, kalau saya boleh tahu kenapa sebabnya. Ya, sebab dia begini, sebenarnya majlis itu khabartv.com ini dibuat di sebuah restoran mamak. Okay. Jadi dan kemudian dihadiri oleh teman-teman wartawan yang banyaknya orang veteran yang dah lama tak jumpa. Okay. Jadi bayangkan, ya, excitement mereka banyak bercakap, berkomunikasi antara satu sama lain, ya. Suasana yang sangat riang, ya, sangat gembira dan sebagainya, ya. Jadi saya perhatikan kalau saya nak lancarkan, kalau saya bercakap cara biasa, orang tak akan beri perhatian, sebab mereka sibuk bercakap sama sendiri. Saya tak salahkan mereka. Oleh kerana itu saya mengambil keputusan untuk berdiri di atas kerusi lah, teringat. Jadi ada oleh kerana itu orang berikan perhatian kepada ucapan saya lah sikit sebanyak, kan. Jadi itu yang jadi dengan cara itu saya dapat menyampaikan amanat saya, pandangan saya, dan saya fikir semua orang merasa masing-masing mempunyai tafsiran sendiri duduk atas kerusi, berdiri atas kerusi ni. Ada yang teringat masa dulu kita kena hukum oleh guru, ya, dan sebagainya. Ada yang kata ini macam kempen pilihan raya dan sebagainya. Tapi yang penting sekali lah saya mahu menarik perhatian kepada kawan-kawan wartawan untuk perlunya kita memberikan perhatian kepada portal baru yang saya percaya akan ditangani dengan baik oleh kawan-kawan wartawan. Okey, Tan Sri menyebut tentang peranan media yang pelbagai tadi, tanggungjawab dan fungsi kita yang banyak, saya kira. Dan kalau boleh, ya, kita sentuh sedikit. Kadang-kadang kita juga perlu memartabatkan bahasa dalam pemberitaan kita. Kita perlu menyampaikan nilai-nilai murni. Kita perlu menyampaikan berita yang betul dan tepat. Kita perlu menegur kerajaan dan mewakili rakyat. Kita perlu menyampaikan dasar-dasar kerajaan juga. Jadi rencamnya itu kadang-kala mungkin menyebabkan kita media agak keliru apa yang perlu kita buat. Malah pada setengah-setengah peringkat media
organisasi media juga perlu mencari keuntungan, perlu mendapatkan dana sendiri. Tanggungjawab itu besar di bahu kita, dan nak mengaitkan ia dengan kebebasan yang kita perjuangkan ini, yang sepatutnya kita kita bebas, bagaimana boleh kita sekalikan semua itu Tan Sri dalam masa yang sama? Saya banyak kali menyebutkan hal ini. Saya selalu mengatakan bahawa prestasi kita, keupayaan kita, kejayaan kita, kemampuan kita tidak pernah diukur daripada kesetiaan kita kepada sesiapa, tetapi dari segi integriti, dari segi profesionalisme kita. Kita sebagai wartawan, kita boleh berada dalam situasi apa sekalipun, kita boleh membuat adaptasi dengan mudah, tetapi pada waktu yang sama, kita juga tidak boleh membenarkan diri kita digunakan oleh mana-mana pihak, untuk tujuan mereka. Penerbitan kita ataupun siaran kita tidak boleh menjadi sekadar, kata orang tu, hanya menjadi serombong suara bicara bagi pihak-pihak tertentu. Maka kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi kritikal, sebab sekiranya kita tidak, maka orang akan menghukum kita. Ada penerbitan yang dihukum oleh pembaca, mereka tidak lagi membeli penerbitan itu, dan penerbitan itu menghadapi masalah yang besar. Jadi ini adalah pengajaran daripada peristiwa 2018. Kita semua tahu apa yang berlaku dalam tahun 2018. Tetapi perubahan itu nampaknya telah berlaku dengan baik. Maka perimbangan ini penting, Wan, sebab industri media adalah industri yang sangat tercabar. Banyak orang mengatakan ini merupakan sunset industri. Banyak surat khabar yang berpengaruh satu ketika dahulu sekarang sudah gulung tikar. Persaingan yang mereka tidak dapat dilakukan dengan media sosial dan sebagainya. Dan kemudian mereka tidak dapat mencapai eyeball yang diperlukan. Bila tidak dapat mencapai eyeball yang diperlukan, maka dengan sendirinya iklan tidak masuk. Dan kita tahu bahawa penerbitan ini banyak bergantung pada iklan. Dan iklan sekarang ni kita tahulah bahawa duopoli yang berlaku oleh syarikat seperti Facebook dan sebagainya, menyebabkan semua iklan tidak lagi pergi kepada media tradisional. Mereka sudah pergi kepada online dan sebagainya. Maka dengan itu, dengan sendirinya kita paksalah mereka membuat perimbangan yang cukup luar biasa. Tetapi saya tahu bahawa di Malaysia ini banyak khabar tidak dapat mencapai jumlah jualan yang seperti mana satu masa dahulu. Tetapi kita harus juga belajar daripada apa yang berlaku di Eropah, misalnya di Jepun dan banyak negara-negara maju, bahawa penerbitan akhbar masih ada peluang dan masih boleh menjadi bisnes yang berjaya. Artinya the business model is still there. Cuma kita harus membuat perubahan dan penyesuaian. Tak mudah sebenarnya, Wan. Untuk sampai ke tahap yang seperti itu, seperti contohnya di UK, adakah kita juga perlu menjadi ataupun mengamalkan budaya media yang mungkin sedikit keluar daripada norma kita, daripada amalan kita, tapi ia mungkin boleh memberikan nafas yang baru kepada dunia pemberitaan kewartawanan? Saya ingin menyentuh tentang contohnya dokumentari berkenaan dengan Prince Harry dan Meghan Markle di Netflix, yang menunjukkan bagaimana dua figura diraja ini terpaksa berdepan dengan media UK yang kelihatannya merupakan satu entiti yang begitu berkuasa dalam menentukan jatuh bangun ataupun pembunuhan, penghidupan satu-satu figure. Kita perlu menjadi ke tahap itu atau bagaimana, Tan Sri? Saya banyak belajar daripada apa yang berlaku di United Kingdom, khususnya dalam konteks yang berlaku kepada Meghan Markle dan juga Prince Harry ini. Yang ini saya sangat passionate tentang hal ini. Bukanlah saya menyokong Meghan Markle ataupun Harry, tetapi dan juga bukan saya menyokong apa yang dilakukan oleh akhbar di UK, tetapi kita tahu bahawa masalah yang berlaku itu sebenarnya adalah masalah tabloid. Bukan masalah media arus perdana. Serangan yang ke atas kedua-dua mereka, seperti juga serangan yang pernah dilalui oleh ibu kepada Harry, iaitu Princess Diana, adalah akibat daripada tabloid, dan paparazzi mengejar Princess Diana, dan ini juga berlaku mungkin kepada mereka. Dan saya perhatikan bahawa salah satu daripada dapatan yang saya lihat apa yang berlaku dalam proses ini ialah serangan ke atas pasangan diraja ini yang cukup luar biasa. Tetapi
namun demikian, baru-baru ini ada seorang broadcaster yang terkenal, namanya Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson ini dikenal sebagai orang yang menjadi host Who Wants to Be a Millionaire di UK. Apa yang berlaku ialah dia telah menulis sebuah rencana dalam The Sun. The Sun itu sebuah kabar tabloid. Dan dia mengatakan bahawa saya membayangkan satu hari nanti saya mau melihat Meghan Markle ini berjalan telanjang di kota-kota di UK, dan kemudian orang melontarkan najis ke atas beliau. Jadi yang itu memeranjatkan semua orang. Walaupun orang itu tidak suka dengan Meghan Markle, tetapi apakah media harus sampai pada level itu? Ini disproportionate rage lah, kebencian yang luar biasa yang tidak dapat dikawal. Soalan yang pertama, kenapakah editor melepaskan rencana yang seperti itu? Apakah editor juga sampai pada peringkat tidak dapat menggunakan kebijaksanaannya sebagai editor untuk menyunting perkara yang sebegian buruk yang pernah ditulis. Oleh kerana itu banyak komplain yang berlaku. Tetapi Sharina, apa yang berlaku dalam konteks ini ialah ada sebuah syarikat namanya Bot Sentinel. Dia membuat kajian ke atas ratusan ribu tweet. Jumlah tweet yang dinilai itu ataupun yang di study itu adalah 114,000 tweets. Daripada 114,000 tweets ini, 70% yang membenci Meghan Markle ataupun dan juga Prince Harry ini datangnya daripada 82 akaun saja. Artinya dia tidak memerlukan 1,000 akaun, tetapi daripada 82 akaun. Tetapi yang lebih penting lagi, bukan saja 82 akaun, tetapi banyak daripada 82 akaun ini adalah akaun berganda. Maksudnya misal kata sebagai contoh lah Samantha Markle ini adalah step sister kepada Meghan. Dia cukup benci dengan adik tiri dia, dan dia sendiri ada 8 akaun. Dan kerja akaun ini tidak lain menghentam si Meghan. Jadi begitu juga dalam konteks kita tidak perlukan misal kata 1,000 orang untuk menyebabkan perkara itu menjadi viral. Kita memerlukan mungkin segelintir orang TikTok yang pengguna TikTok yang berkesan, yang boleh memporak-perandakan dan sebagainya. Jadi pengajaran daripada Meghan Markle dan peristiwa yang berlaku kepada Meghan Markle dan Prince Harry bagi saya adalah penanggungjawatan media. Yang pertama, di mana yang kita topik ataupun mauduk perbincangan kita ini sebebas manakah media? Sampai pada peringkat apakah hal seperti itu boleh kita benarkan? Sampai kita membenarkan tulisan yang sangat buruk sifatnya, yang tak pernah kita fikirkan, membayangkan seorang wanita berjalan berbogel kemudian dibaling dengan najis dan sebagainya dan keluar dalam surat khabar. Apakah itu kebebasan media? Bagi saya, maka dengan itu di UK sendiri pun untuk independent press komplain ini puluhan ribu orang komplain rencana itu, dan mereka ni tak suka Meghan dan tak suka, tetapi oleh kerana I think they have gone a bit over lah. Dia sudah melampaui daripada batas etika dan kewatanan itu. Okey, itu sangat menarik kerana apa yang Tan Sri sebutkan ia sudah berlaku sedikit sebanyak di negara kita, terutamanya ataupun lebih banyak mungkin kepada berita-berita yang berkaitan dengan hiburan dan juga politik, yang mana perkara yang sama tidak boleh dilakukan oleh media tradisional, dan itu satu kekuatan, satu kelemahan juga kerana kita tidak dapat grab attention dan sebagainya. Kalau saya ingin mengaitkan ia dengan politik, dengan PRU15, dengan liputan terhadap keputusan PRU15, pelantikan PM ke-10 dan sebagainya, saya kira santun media kita masih lagi baik, terutamanya dalam kalangan media tradisional, kerana kita tahu contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai sejarah jatuh bangun yang sangat panjang dalam politik. Kalau boleh Tan Sri ulas bagaimana Tan Sri melihat perspektif yang diposisikan oleh media dalam memberi liputan kepada PM ke-10 ini di mainstream, dan kesopanan media sedikit sebanyak, kerana kita tahu Datuk Seri Anwar ada mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak ada
oleh Perdana Menteri yang lain. Itu mungkin strength beliau, tapi ia tidak disebut sebagai seolah-olahnya mungkin ditakuti sesuatu yang sensitif contohnya. Kita tahu apa yang telah dilalui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tak ramai orang, bukan tak ramai, mungkin tak ada orang seperti beliau yang telah melalui 10 tahun dalam tahanan, termasuk 2 tahun di bawah ISA sewaktu beliau menjadi pemimpin pelajar pada satu ketika dahulu, dan dia telah melalui proses ini baptism on fire bagi dia, dia lalui dengan luar biasa lah, itu satu hakikat. Tetapi tentulah ada elemen-elemen yang akan menggunakan beberapa kes mahkamah yang membabitkan beliau untuk dibangkitkan semula, untuk diperingatkan kepada orang ramai dan sebagainya. Saya fikir walaupun kelompok ini kecil, tetapi kesannya boleh jadi agak buruk kalau tidak ditangani. Jadi saya fikir setakat ini saya nampak tidak adalah kesan yang kata orang tu yang berterusan daripada serangan-serangan seperti ini. Malah di parlimen pun ada seorang pemimpin yang membangkitkan hal itu dengan tujuan yang penuh sinisism dan sebagainya, dan saya percaya ini telah ditangani. Tapi yang lebih penting bagi saya lah, tak dapat dielakkan sebab dalam konteks ini kita tidak berdepan dengan media tradisional. Wan menyebutkan tentang soal kesopanan dan sebagainya. Saya tahu banyak mungkin ada yang membangkitkan isu ini, tetapi pada waktu yang sama kita juga berdepan dengan realiti media sosial yang tak dapat dikawal, dan kadang-kadang perkara-perkara yang lama ini akan dibangkitkan semula. Tetapi daripada satu perspektif bahawa hal seperti ini tidak dapat dielakkan sebab pimpinan politik siapa pun akan berdepan dengan situasi ini, dan lebih-lebih lagi orang seperti Datuk Seri Anwar. Beliau menjadi ahli politik sejak sekian lama, dan tentunya bukan saja sewaktu beliau naik, beliau banyak musuh, sewaktu jatuh pun banyak musuh, dan bila naik pun tentulah banyak musuh juga. Jadi kita berdepan dengan situasi itu. Tapi saya fikir hal ini harus kita fahami dalam konteks yang lebih menyeluruh lah. Baik, kesengajaan yang ditimbulkan menerusi media untuk anasir ataupun elemen pembunuhan karakter, terutamanya terhadap figura politik. Sekadar menyebut beberapa nama selepas tahun 2018, saya kira, ataupun sekitar circa 2018, Datuk Seri Ahmad Maslan, Dr. Mazli Malik, Syed Saddiq, Datuk Seri Rina Harun, ini antara figura-figura yang menjadi favourite kepada media untuk dicederakan menerusi liputan-liputan berita ataupun artikel mereka. Dan kita melihat trend itu, satu keluar, lepas itu keluar lagi. Jawapannya pun dikeluarkan juga dengan cara tertentu yang kita tidak lihat dalam budaya pemberitaan kita sebelum tahun 2018. Jadi ini pun salah satu perkara yang datang bersama-sama dengan kebebasan dan revolusi media. Dan tahun lepas kemelut politik berada di puncak, elemen ini dikatakan lebih ketara lagi. Apa komentar Sri? Satu hal yang harus diingat oleh orang politik ialah mereka harus sentiasa memikirkan apakah tindakan yang mereka lakukan itu bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat misalnya. Wan menyebutkan beberapa nama lah, saya tak payah mengulang nama-nama itu. Tetapi dalam beberapa hal saya fikir kadang-kadang salahnya orang politik itu sendiri. Dia mengundang kontroversi itu, Jadi kadang-kadang hal ini harus dielakkan lah. Sebab orang akan sentiasa meneliti, scrutinize kita pada sepanjang masa. Malah dalam press conference, cara kita angkat telefon pun orang akan scrutinize. Cara kita duduk dengan orang pun orang akan scrutinize. Jadi cara kita berpakaian, apalagi kalau kita bermakeup di pejabat kita. Jadi sudah tentulah perkara seperti ini akan dibangkitkan, dan kita tak boleh menafikan hakikat. Walaupun orang cuba menjadi lebih beradab, tetapi ada elemen-elemen yang akan memanfaatkan hal-hal seperti itu. Jadi ahli politik sendirilah yang harus sentiasa memikirkan cara yang terbaik untuk present diri dia. This is about selling oneself. Kita ni produk dan kita ni public figure. Orang politik ni public figure. Dia bukan orang macam saya misalnya. Apa pun yang saya lakukan orang tak peduli sebab saya di luar daripada kerangka politik dan saya bukan selebriti. Tapi bagi orang lain, bagi orang politik, apa pun tindakan dia, apa pun ucapan dia, semua itu akan diteliti dengan
dengan penuh perhatian. Oleh kerana itu merekalah yang sepatutnya berhati-hati. Okey. Dan maksudnya apa yang berlaku ialah sekadar sebahagian daripada revolusi media yang kita kena terima, ia berlaku di seluruh dunia. Ia bukan sesuatu yang kita perlu hentikan ataupun kita perlu sekat dan sebagainya. Tidak ada orang yang terlepas daripada hal ini. Kalau kita perhatikan Perdana Menteri baru UK, Sunak misalnya, banyak perkara yang baik yang telah dilakukannya, tetapi orang tentulah musuh-musuhnya akan mencari cara yang terbaik untuk memberikan gambaran yang buruk. Presiden Amerika sendiri tak terlepas daripada hal itu. Timbalan presiden dia pun pun tak terlepas daripada perkara itu. Jadi skrutini ini akan diperhatikan setiap gerak dan laku, dan kita harus ingat dia macam lagu The Police dululah, every breath you take, every step you make, I'll be watching you. Lebih kurang begitulah konsepnya. Jadi begitu juga Datuk Seri Anwar misalnya. Apa pun yang dilakukan, apa yang diucapkannya, baik di masjid, baik di mana, orang akan perhatikan. Begitu juga reaksi ataupun tindakan yang dilakukannya. This is the reality that we have to face lah. Okey. Baik, untuk 10 minit masa yang kita ada, mungkin saya ingin dapatkan komentar Sri berkenaan dengan contohnya pandangan terhadap penubuhan Majlis Media Malaysia. Saya sebenarnya daripada dulu saya berpendirian bahawa Majlis Media Malaysia ini sekiranya digerakkan oleh kerajaan, saya kurang bersetuju. It has to be industry led. Tetapi keutamaan bagi saya buat masa ini, di UK dia ada apa yang disebutkan pada satu ketika dahulu, iaitu Press Complaint Commission. Independent Press. Satu ketika dahulu dia ada Press Complaint Commission. Tetapi dalam tahun 2014 ditukarkan kepada Independent Press Standard Organisation, ataupun IPSO. Dia begini, kalau misalnya saya nak komplain pada Wan lah, tentang Wan lah, misal kata dalam selan Wan ataupun pendekatan Wan, buat reporting dan sebagainya, kepada siapa saya nak komplain? Kalau saya komplain pada bernama, mungkin bernama menganggap bahawa Wan sebahagian daripada bernama, jadi kita pun buat kita lakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Tetapi kalau ada Press Complaint Commission ataupun IPSO ini, maka dengan sendirinya orang yang tidak berpuas hati dengan media, dengan selan, dengan pendekatan, dengan cara atau kaedah, maka mereka akan membuat komplain di situ. Saya fikir itu keperluan ataupun keutamaan, khususnya sekarang banyak orang mempunyai komplain tentang media. Kalau misal kata social media, itu mereka boleh pergi kepada SKMM lah, mereka ada Suruhanjaya dan mereka ada akta dan sebagainya untuk membuat penelitian dan sebagainya. Tetapi kalau misal kata saya tidak puas hati dengan pemberitaan Wan, saya boleh saman Wan, tetapi mungkin ambil masa 3 tahun untuk selesai masalah itu. Tetapi ke mana saya nak membuat aduan? Jadi bagi saya IPSO ini perlu diwujudkan dahulu, dan kemudian Majlis Media ni, macam saya selalu katalah, saya skeptikal sikit kalau misal kata dicuba digerakkan oleh kerajaan. Sebab itu waktu Pakatan Harapan 1.0 dulu ada ura-ura nak wujudkan, tapi tak menjadi. Saya fikir pun dalam keadaan hari ini pun, saya fikir kerajaan ataupun kementerian yang berkaitan harus jugalah fikirkan semula apa yang sebenarnya kita nak buat dengan wartawan. Tapi kalau ia digerakkan oleh media, bagaimana pula kita boleh menjamin kebebasannya kerana dan juga memastikan tidak ada manipulasi, kerana orang-orang di dalamnya itulah yang mengetuai media house yang mungkin akan komplain, akan diberikan aduan. Dia tak semestinya seluruhnya dianggotai oleh wartawan. Dia mungkin ada perwakilan daripada ex-judges, mungkin ada orang veteran dalam dunia kewartawanan dan sebagainya. Komposisinya kita boleh bincangkan, tetapi dia ada authority untuk mendengar, macam parti politik lawan. Parti politik ni ada dia punya jawatan kuasa disiplin dia lah. Dan kadang-kadang parti politik ni jawatan kuasa disiplin tak semestinya daripada orang parti. Dia mungkin orang bawa daripada orang luar. Jadi begitu juga IPSO yang kita fikirkan ini. Ada seperti jawatan kuasa parlimen contohnya. Okey. Baik, Tan Sri juga mencadangkan Fund for Press Freedom ataupun dana untuk kebebasan media yang mana kerajaan boleh membantu mewujudkan dana khas ini. Saya fikir begini, sebab
untuk ini tadi Wan ada menyebutkan tentang indeks press freedom ya. Salah satu daripada perkara yang penting untuk kita menaikkan indeks itu adalah untuk memberikan situasi media bebas yang vibrant ya, yang kita perlukan ya. Oleh kerana itu kita harus menggalakkan lebih banyak platform yang digerakkan oleh mungkin mantan wartawan, oleh wartawan sendiri ya, macam Bebas News pernah wujud, kemudian ni yang baru ni lah Apa Khabar TV dan sebagainya ya, dan banyak lagi platform yang seperti itu. Tetapi platform ini bahkan berdepan dengan masalah ya, masalah dari segi keuangan. Saya teringat apa yang George Soros buat ya. George Soros ni ada apa yang disebutkan sebagai open Society Foundation ya. Melalui Open Society Foundation ini George Soros membelanjakan berbilion ringgit kononnya untuk memastikan berlaku proses pendemokrasian, membantu misalnya media bebas ya, freedom of the press di seluruh dunia, dan dia membabitkan ratusan buah negara. Kenapa kita perlu menggunakan dana seperti itu? Kenapa kita di Malaysia ini kita memerlukan George Soros untuk membantu, misal kata memungkinkan kebebasan dan demokrasi seperti yang dibayangkan? Kenapa kita benarkan naratif itu dikuasai oleh pihak tertentu? Kenapa kita tidak buat kita punya sendiri? Jadi sebab itu saya cadangkan supaya sama ada kerajaan mungkin dengan bantuan daripada pihak swasta membantu mewujudkan Fund for Freedom ini. Dengan cara itu kita dapat memastikan kegiatan pemberitaan yang lebih gairah, yang bisa kata dikeluar daripada kerangka organisasi media yang sedia ada. Jadi dengan sendirinya kita akan dapat melihat vibransi yang luar biasa yang lebih baik. Ya, dan ia tidak perlu lagi memikirkan apa yang mereka perlu buat untuk dapat duit. Contohnya, ya. Okey, antara perkara yang menarik, Tan Sri, kalau boleh kita sebut sedikit sebelum kita berakhir, pada tahun 2022, ia berita yang mungkin menyedihkan, tetapi sesuatu yang menarik untuk kita lihat dari sudut pemberitaan ialah apabila semasa kemangkatan Queen Elizabeth kedua, dan kita melihat bagaimana pemberitaan di UK dibuat pada September. Selain daripada ia mencetus media frenzy, tapi ia juga menjadi antara ujian kepada dunia pemberitaan, kerana ia berlaku perkara yang berlaku dalam tempoh berapa lama baru berlaku sekali, dan kita melihat bagaimana persediaan media UK itu merentas platform, bagaimana persediaan mereka bertahun dibuat untuk sekadar mendapatkan mood yang betul, tone yang betul, ayat yang betul semasa ia berlaku. Dan berita dokumentari di PAM bertali arus pada masa itu, live telecast lain-lain sampaikan ke seluruh dunia. Kita dapat rasa keseriusan situasi itu. Berbalik kepada perkara yang saya sebutkan lebih awal tadi, yang mungkin Tan Sri kata agak menggerunkan sedikit, situasi obsoletnya kita sekarang ini, yang mana kita mungkin masih lagi belum melakukan perkara yang perlu, latihan contohnya, persediaan dan sebagainya untuk perkara-perkara seperti itu. Apa yang berlaku pada kemangkatan Queen Elizabeth ini agak unik lah ya. Salah satu daripada perkara yang agak luar biasa bagi UK ialah bahawa dia punya ritual tentang kematian atau kemangkatan itu, begitu juga ritual tentang perkahwinan penama kerabat dirajanya ya. It's a TV event lah ya. And it is not just a UK TV event, tetapi dia merupakan global TV event. Pada tahun lepas, bulan Disember, jumlah penduduk manusia di dunia ini mencecah 8 bilion orang, Wan. 8 bilion orang. Saya dan Wan adalah salah seorang daripada 8 bilion orang yang ada sekarang ni bergerak di bumi ini. Tetapi liputan mengenai Queen Elizabeth itu ditonton kabarnya oleh 5 bilion manusia. Artinya jumlah yang cukup luar biasa. Kenapa? Dia merupakan TV event. Seperti juga waktu Diana kahwin dengan Charles, begitu juga apabila Prince Henry kahwin, William kahwin, Prince Henry kahwin dengan Meghan Markle. Ini merupakan TV event ya. Dan apabila kematian Diana misalnya, ini dia merupakan TV event. Tak ada kerabat diraja di mana-mana di dunia yang mendapat perhatian yang sedemikian, sebab dia
kerabat diraja UK ni agak unik. Dan tetapi yang satu yang saya setuju dengan Wan, apa yang berlaku ialah liputan yang dibuat, ya, bahasa yang digunakan, ya. Bagaimanapun misal kata sikap dan pendirian setengah-setengah pihak ataupun media di UK, ya, mereka masih menghormati sistem itu, sistem raja itu, ya. Mungkin banyak orang yang berpandangan bahawa sistem raja di UK itu mungkin tidak relevan lagi bagi UK pada tahun pada abad ini, tetapi yang berlaku ialah bahawa tiba-tiba mereka merasakan bahawa ini adalah national kata orang tu tragedi, ya, bagi mereka, yang setiap orang merasa mereka kehilangan sesuatu, ya. Dan kemudian oleh media ini dijadikan itu sebagai suatu keadaan yang membolehkan semua orang pada ketika itu, ya. You cannot say otherwise. You tak boleh mengatakan bahawa ini pompacity, ini adalah ritual dan sebagainya. Ya. Semua orang bersimpati. Malah tiba-tiba penyatuan di kalangan rakyat UK itu cukup luar biasa. Dan itu bukan sahaja bagi rakyat UK, tetapi semua orang memerhatikan ataupun menonton ritual itu. Jadi itu agak unik lah. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana setiap liputan secara langsung itu dilakukan dengan cara yang cukup teratur, dengan bahasa yang cukup baik, ya, dan kemudian dengan latar belakang dan juga dengan research yang cukup istimewa lah. Saya fikir persediaan itu bukan persediaan baru, tetapi mereka tahu apa yang akan berlaku kepada Queen Elizabeth, ya, jadi persiapan itu sudah disediakan daripada awal. Baik, sejam yang bagai tidak terasa kerana banyak perkara yang kalau boleh kita sentuh dan percakapkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Tan Sri kerana bersama-sama kami malam ini, berkongsi pandangan, memberi pencerahan dan juga memberikan input perspektif pada banyak perkara. Sementara kita baru saja nak memulakan 2023 yang mana kita harapkan tahun ini tahun yang baik untuk kita dalam banyak perkara. Terima kasih sekali lagi Tan Sri Johan Jaafar, tokoh wartawan negara. Terima kasih untuk anda juga yang setia bersama-sama kami di Ruang Bicara. Saya Wan Sharina, jumpa lagi pada lain masa.